Pelajar, cikgu akan mula soalan pengamiran dengan soalan 1. Okey, rajah 5 menunjukkan garis lurus Y sama dengan 2 tolak dengan X menyilang lengkung Y kuasa 2 sama dengan X pada titik A. Okey, pelajar boleh tengok ni soalan ni. Tengok sini. Garis lurus, lepas tu ada satu lagi lengkung. Okey, dua garis ni menyilang pada titik A, iaitu M dan N. Lepas tu ada satu kawasan berloret ni. Okey, soalan yang pertama, soalan A. Okey. Soalan A, cari nilai M dan nilai N. Macam biasalah, soalan A ni dia akan tanyalah titik koordinat nilai M dan nilai N. Kalau awak perhatikan, nilai M dan N ni sebenarnya adalah titik koordinat A, di mana A ni adalah persilangan antara dua garisan. Okey, berdasarkan formula cikgu pada video yang pertama tadi, cikgu dah bagi tahu kalau awak nak cari satu titik koordinat di mana tepat persilangan antara dua garisan lengkung dan garis lurus, awak kena guna formula, iaitu Y sama dengan Y ataupun X sama dengan X. Okey, jadi sekarang ni kita tulis dulu formula Y sama dengan Y ataupun X sama dengan X. Okey, jadi yang mana kita nak guna? Y sama dengan Y ataupun X sama dengan X? Kita kena guna salah satu lah. Tapi nak menentukan sama ada Y sama dengan Y ataupun X sama dengan X, awak kena tengok persamaan yang ada sekarang ni. Persamaan garis lurus, kita ada Y sama dengan 2 tolak X. Dan persamaan lengkung, kita ada Y kuasa 2 sama dengan X. Jadi kalau kita perhatikan sini, dekat persamaan lengkung ni ada Y kuasa 2. Jadi bila ada Y kuasa 2, kita tak akan guna Y sama dengan Y. Kita akan guna apa? Kita akan guna X sama dengan X. Okey. Untuk lengkung, persamaan dia dah ada dalam sebutan X. Untuk garis lurus, persamaan dia masih lagi dalam sebutan Y. Kalau awak perhatikan sini, Y sama dengan 2 tolak X ni. Jadi maka cikgu ubah dulu persamaan lengkung ni kepada dalam sebutan X. Jadi Y sama dengan 2 tolak X. Jadi X sama dengan 2 tolak Y. Kemudian kita ambil X ni, X samakan dengan X. Okey, jadi awak akan dapat sini 2 tolak Y sama dengan Y kuasa 2. Okey, kemudian kita pindah jadikan dia kuadratik. Okey, Y kuasa 2 tambah Y tolak 2. Kemudian kita pun faktor dengan kalkulator. Kita akan dapat dua jawapan. Okey. Okey, awak akan dapat jawapan faktor dengan menggunakan EQN lah. Pelajar-pelajar boleh guna EQN. Okey. Okey, jadi pelajar akan dapat 1 dan satu lagi pelajar akan dapat negatif 2. Jadi sini tolak 1, sini tambah 2. Jadi kita nak terima jawapan yang mana? Kalau ada dua jawapan ni, kita kena tengoklah dulu titik A ni. A ni, kalau kita perhatikan koordinat dia, M dia adalah X, N dia adalah Y. M dia ni berada di kawasan positif ni. Dan Y pun mesti ambil jawapan yang positif. Jadi cikgu akan terima jawapan Y dia yang positif. Yang negatif ni cikgu akan reject. Okey. Jadi bila kita dah dapat Y, bila Y sama dengan 1, okey, awak boleh gantikan dalam mana-mana lah persamaan. Sama ada persamaan lengkung ataupun persamaan garis lurus. Cikgu pilih persamaan garis lurus lah. Jadi Y sama dengan 2 tolak dengan X. Okey. Jadi gantikan Y1 sama dengan 2 tolak dengan X. Dan X sama dengan 1. Oleh sebab itu, koordinat A adalah 1, 1, M1, N1. Okey, boleh? Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, cari koordinat B. Okey, jadi untuk pelajar dapatkan koordinat B, okay, pelajar boleh tengok sini. Ni garis lurus. Okey, garis lurus ni B ni dia berada di atas paksi X. Okey, jadi jika titik ni berada di atas paksi X, salah satu koordinat dia adalah kosong, iaitu Y dia adalah kosong. Okey, pelajar tak boleh guna Y sama dengan Y ataupun X sama dengan X untuk soalan yang kedua ni, untuk dapatkan koordinat B. Kenapa? Sebab titik B ni berada di atas paksi X.
Okay, bila berada di hadapan si F, pelajar boleh guna konsep pintasan X. Jadi, boleh guna konsep pintasan X, iaitu bila Y sama dengan kosong. Jadi, pelajar boleh ambil persamaan untuk garis lurus. Jangan ambil persamaan lengkung, sebab lengkung ni tak ada kaitan dengan titik B. Ambil persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan 2 tolak dengan X. Okay, pelajar gantikan Y ni dengan kosong dan pelajar akan dapat X sama dengan 2. Maka koordinat B adalah X2, Y kosong. Okay, boleh pelajar-pelajar? Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang kedua, yang B. Okay, soalan yang B. Okay, soalan B. Okay, jadi soalan B ni dia suruh kita cari luas dan dia bagi syarat di mana luas tu mesti dibatasi oleh lengkung dan satu lagi garis lurus X sama dengan M. X sama dengan N ni maksudnya X sama dengan M yang kita dapat tadi adalah X sama dengan 1 lah. Okey. Jadi koordinat yang kita dapat tadi 1, 1 kan. Kita dapat 1, 1 maknanya sini adalah 1. Sini adalah 1 dan dekat B adalah 2. Okey. Pintasan X tadi 2. Okey, jadi bila dia bagi syarat, okey, saya cikgu sarankan pelajar, okey, pegang pensel ataupun pegang highlight, okey, pergi highlightkan apa syarat yang dia nyatakan sini. Syarat yang dia nyatakan adalah lengkung. Okey, pelajar ambil highlightkan lengkung, keseluruhan lengkung. Okay. Lepas tu pelajar highlightkan juga garis lurus X sama dengan M. Garis lurus X sama dengan M iaitu garis lurus X sama dengan 1. Ni garis lurus ni. Okey, X sama dengan 1. Okey, jadi antara dua garisan ni, okey, lengkung dan garis lurus X sama dengan 1. Okey, kawasan tertutup ialah kawasan sini. Ni, antara dua garisan ni, kawasan yang tertutup ialah kawasan tu. Jadi maknanya dia nak dapatkan luas kawasan itu saja yang cikgu lorek tu. Okey, jadi untuk dapatkan luas kawasan tu, awak boleh guna formula luas sama dengan pengamiran sempadan ni ialah daripada 1 ke 0 kami di atas paksi X. Okey, kami di atas paksi X. Okey, mungkin ada pelajar yang tak tahu apa cikgu kawasan tertutup. Kawasan tertutup tu mesti melibatkan lengkung dan garis lurus X sama dengan 1. Dua-dua garisan tu mesti terlibat. Cikgu, kenapa bukan kawasan yang sebelah ni kawasan tertutup? Mungkin awak tanya, kenapa ni bukan kawasan tertutup? Sebab dia tak melibatkan lengkung dengan garis lurus yang dia nyatakan ni. Dia nyatakan garis lurus dan lengkung. Jadi dua-dua ni menghasilkan kawasan tertutup di dalam ni lah, daripada 1 ke 0. Jadi awak kami kawasan ni, inilah kawasan yang luas yang dia nak sebenarnya. Okey, bukan keseluruhan. Ni saja, sebelah saja. Okey. Jadi daripada 1 ke 0 disebabkan kami di atas paksi X, okey, kami ada paksi X, maka kami di atas paksi X, maka formula dia adalah Y, okey, Y dx. Okey. Jadi kita gantikan masuk sini. Jadi sebelum awak gantikan masuk, okey, awak kena pastikan persamaan lengkung awak ni ialah Y. Okey, sekarang kita tengok persamaan lengkung kita memang Y, tapi kita nak Y sahaja, bukan Y kuasa 2. Maksudnya kita kena ubah dia. Jadi kita akan dapat sini Y kuasa 2 sama dengan X. Jadi pindah ni jadi X punca kuasa X. Jadi Y sama dengan X kuasa 1/2. Awak kena tukar dia ke dalam bentuk indeks. Sebelum awak gantikan masuk sini, awak pastikan dia dalam bentuk indeks. Tak susah nanti nak kira. Okey, jadi awak akan dapat sini pengamilan daripada 1 0 X kuasa 1/2 dx. Kemudian barulah awak boleh ambil. Okey, jadi X kuasa 3/2 per dengan 3/2 daripada 1 ke 0. Okey, boleh pelajar. Okey, jadi kenapa 1/2 ni? Kenapa 3/2? Okey, 3/2 ni sebenarnya asas. Awak kena tahu pengamilan. Dia kena tambah 1 kuasa ni. 1/2 tambah 1 dapat 3/2. Kemudian 3/2 ni kena bahagikan dengan 3/2.
Kalau apa-apa kuasa yang awak dapat, awak kena bahagikan semula kuasa tu. Okey, jadi awak akan dapat sini, okey, 2x kuasa 3/2 per dengan 3. Okey, sebab apa? Sebab kalau ada penyebut 2 per ni, bawah ni ada per, penyebut dia ni untuk cara paling pantas sekali lah, awak terus darab dengan x atas ni. Maksudnya penyebut 3/2 ni, 2 ni awak darab dengan x. Jadi 3 ni awak tinggal bawah. Okey, daripada 1 ke 0. Kemudian awak buka 2 bracket. Okey, tolak 1. Okey. Buka 2 bracket. Okey. Jadi awak akan dapat sini. Ni kena guna kalkulator lah. Kira. Okey, gantikan masuk dari kalkulator je. 2x. Okey, 2x kuasa dengan buka kurungan 3/2. Okey. Per dengan 3. Okey, tekan butang CLC, dia tanya X berapa? X1. Jadi awak akan dapat sini 2/3 tolak dengan 0. Jadi awak akan dapat 2/3 unit kuasa 2. Luas. Okey. Soalan seterusnya. Soalan nombor 2. B2. Okey, ni B1. Okey, isi padu janaan. Okey, dia nak isi padu janaan. Dalam sebutan 4, apabila rantau belorek diputar 360. Rantau belorek maksudnya keseluruhan. Keseluruhan. Jadi cikgu terangkan dulu sini. Jadi keseluruhan ni awak tak boleh kamih daripada 2 ke 0. Ramai pelajar yang salah, dia ambil 2 ke 0. Sebab apa salah? Sebab kawasan belorek ni melibatkan 2 garisan, iaitu lengkung. Okey, maksudnya dia kena dekat lengkung. Awak boleh tengok ni, kena dekat lengkung. Dan satu lagi, dia kena dekat garis lurus. Maknanya awak kena potong. Di mana tempat persilangan antara 2 garisan ni, awak kena potong. Kemudian awak cari satu. Ni kawasan A, ni kawasan B. Cari satu. Okey, ni kawasan ni awak boleh kamih daripada 1 ke 0. Dan kawasan ni awak tak perlu kamih. Sebab apa? Ni segitiga. Okey, cikgu dah pesan kalau segitiga, kalau nak cari isi padu janaan, kita cari isi padu kun. Okey, isi padu kun. Okey. Boleh tengok sini. Okey. Okey, cikgu namakan dululah. Ni kawasan A, ni kawasan B. Okey, kita cari dulu kawasan A. Kawasan A ni bentuk dia gini. Okey, kita tengok ni. Okey, ni kawasan A. Kawasan A daripada 1 ke 0. Jadi kita boleh kamih pi pengamiran daripada 1 ke 0. Kita kamih atas pasti X, maka Y kuasa 2 di X. Okey, kita ganti masuk. Jadi pi pengamiran, okey, Y kuasa 2 dah ada. Ni semua pelajar tengok sini. Tengok dekat graf ni, Y kuasa 2 ni. Lengkuk ni Y kuasa 2. Berapa Y kuasa 2 dah? Ialah X. Okey, kita ganti masuk. Jadi kita akan dapat sini X kuasa 2 per 2 daripada 1 ke 0. Okey, cikgu ganti masuk X. Jadi cikgu terus kamih. X kuasa 1, 1 tambah 1 jadi kuasa 2. Kemudian 2 ni bawa turun ke bawah. Okey, buka 2 bracket. Okey, ganti masuk lah. Okey, tekan je kalkulator. Tak perlu guna pengira sendiri. Tekan je kalkulator. Okey, awak ganti masuk 1. Jadi awak akan dapat sini 1/2. Ganti masuk 0 ke 0. Jadi awak akan dapat 1/2 pi. Untuk kawasan A. Kawasan B, kalau kita tengok, dia bentuk segitiga. Kalau segitiga, okey, awak kena guna isi padu kun. Okey, isi padu kun. Sebab bila segitiga, tengok sini semua pelajar. Tengok dekat graf ni. Tengok dekat graf. Okey, bila kita rotate dia, tengok cikgu buat ni, dia akan menghasilkan satu kun. Tu. Rotate dia akan menghasilkan satu kun. Di mana sini adalah jejari, ni adalah tinggi. Jadi jejari dia ni, sini. Jejari dia ni. Jejari tinggi dia sini. Ni. Daripada 2 ke 1. Jadi tinggi dia adalah 1 dan jejari dia pun adalah 1. Jadi isi padu kun ialah 1/3 pi j kuasa 2t. Jadi ganti masuk jadi 1/3 pi jejari 1 kuasa 2 dan tinggi pun 1 juga. Okey, dan kita kira lah 1/3
darab dengan 1 kuasa 2 darab dengan 1. Okey. Jadi awak akan dapat 1/3 pi. 1/3 pi. Okey, jadi jumlah keseluruhan. Ya. Okey, jadi jumlah keseluruhan isi padu yang dijanakan ialah, jumlah dia ialah 1/2 pi tambah dengan 1/3 pi. Jadi awak akan dapat sini 1/3. Awak akan dapat 5/6 pi unit kuasa 3. Unit kuasa 3. Okey, kita akan jumpa lagi pada soalan yang kedua. Okey, pelajar-pelajar boleh